Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. So, untuk video kali ini, aku nak bercerita tentang ramalan aku untuk pasukan JDT yang akan bersaing di saingan ACL dan juga pasukan Kedah dan Terengganu yang akan bersaing di AFC Cup. And aku nak cerita sedikit lah tentang info-info sedikit pasal pasukan yang bakal mereka tentang dalam kumpulan masing-masing. Untuk pengetahuan korang, season ni merupakan season serba baru untuk saingan ACL dan juga AFC Cup, di mana AFC telah menambah kota untuk kedua-dua pertandingan ini, iaitu ACL daripada 32 pasukan kepada 40 pasukan dan AFC Cup daripada 36 pasukan ke 39 pasukan. So benda ni ia memberi advantage juga kepada Malaysia. Yalah, sebab sebelum ni kalau kita dapat lihat hanya JDT yang mewakili Malaysia dalam masa 2-3 tahun ni. So dengan penambahan ini kita dapat lihat JDT, Kedah dan juga Terengganu mewakili Malaysia. So sekaligus ia memberi advantage kepada Malaysia dengan boleh tambah poin dalam sistem MA ranking point. Jadi disebabkan COVID pada tahun ni, AFC juga telah menetapkan tiada aksi di tempat lawan maupun di tempat sendiri, yang mana AFC telah menetapkan hanya satu venue dalam satu grup. Jadi aku harapkan JDT, Kedah maupun Terengganu mampu bid untuk menjadi tuan rumah, sekaligus memberi advantage kepada tiga pasukan. So bagi aku, Kedah, Terengganu dan juga JDT tiada masalah untuk mencapai kriteria untuk menjadi tuan rumah bagi saingan dalam grup masing-masing. Jadi first kita lihat untuk pasukan JDT. JDT telah diundi dalam kumpulan G bersama Jiangsu dari China, Nagoya Grampus dari Jepun dan satu pasukan playoff sama ada Pohang Steelers. Alright, Pohang bukan Pahang. Pohang Steelers ataupun Ratchaburi dari Thailand. So kalau kita lihat dari grup ni, aku nampak grup ni seimbang lah. Tak sukar, tak senang bagi JDT. Kira dia tengah-tengah. Jadi kita lihat dulu pasukan Jiangsu. Jiangsu ni layak ke saingan ACL atas tiket mereka telah menjadi juara dalam saingan China Super League 2020 setelah mereka berjaya menewaskan Guangzhou Evergrande 2-1 secara agregat pada final tahun lepas. Dan kali terakhir mereka ke saingan ACL adalah pada 2017. Ketika itu mereka berjaya layak sehingga round of 16 sebelum tewas kepada satu lagi pasukan China, iaitu Shanghai SIPG. Jadi antara pemain tumpuan dalam pasukan ini bagi aku adalah Miranda, Wakaso dan juga kapten pasukan sendiri iaitu Wu Zi. Dan seterusnya Nagoya Grampus. So Nagoya Grampus ni layak ke saingan ACL atas tiket mereka berjaya mendapat tempat ketiga dalam saingan J1 League pada season lepas. Jadi kali terakhir mereka layak ke saingan ACL ni agak lama jugalah, iaitu pada tahun 2012. Dan ketika itu mereka juga layak sehingga round of 16 sebelum tewas kepada pasukan Adelaide United daripada Australia. Jadi antara pemain tumpuan dalam pasukan ini adalah Manabu Saito, Gabriel Javier iaitu pemain attacking midfielder diorang, dan juga Matthews Dos Santos import daripada Brazil. Dan seterusnya JDT. Dengan pengalaman mereka yang dah arif bermain dalam saingan ACL, bagi aku mereka ni dah kira matang untuk bermain dalam saingan ACL. Dan dengan kehadiran pemain baru iaitu Jonathan Herrera dan pemain kacukan Malaysia England daripada Wolverhampton iaitu Shou Huang, bagi aku JDT tak ada masalah untuk bid dalam kumpulan G. Bagi aku sekurangnya mereka boleh dapat top 2 dalam grup, seterusnya layak ke pusingan seterusnya. Dan satu pasukan yang aku pilih ni kemungkinan boleh layak adalah Pohang Steelers lah. Okay, next kita pergi dalam saingan AFC Cup pula. Jadi Kedah telah diundi dalam kumpulan H bersama-sama dengan pasukan Lion City Sailor yang dulu dikenali sebagai Home United daripada Singapura, and then Saigon daripada Vietnam, dan pemenang antara playoff iaitu Wisaka daripada Kemboja ataupun La Lenok daripada Timor Leste ataupun Persipura Jayapura daripada Indonesia. So seperti mana yang kita tahu, Lion City Sailors atau dikenali sebagai Home United ketika dulu adalah antara pasukan yang paling berjaya dalam Liga Singapura. Tak silap aku, mereka telah membuat 10 kali penampilan dalam saingan AFC Cup dan paling berjaya adalah pada 2017 apabila Lion City Sailors ni layak sehingga ke final ASEAN Zona sebelum tewas kepada Cheras daripada Filipina. Dan apa yang menarik pada 2017 tu, Lion City Sailors ni telah dikendalikan oleh jurulatih Kedah sekarang sendiri iaitu Aidil Syarif. So Aidil ni amat teruja untuk berjumpa dengan bekas kelab beliau. Jadi antara pemain tumpuan yang harus diberi perhatian adalah import baru yang disaini daripada kelab Portugal iaitu Diego Lopez dan juga ex pemain Terengganu iaitu Faris Ramli. So next Saigon. Jadi Saigon ni layak ke saingan AFC atas tiket mereka berjaya mendapat tempat ketiga dalam saingan Vietnam League pada season lepas. Dan untuk pengetahuan korang juga, ini merupakan first debut Saigon dalam saingan AFC.
So sekarang Saigon berada di tempat ke-9 dalam saingan Vietnam League hasil 1 kemenangan dan juga 1 kekalahan. Dan pemain tumpuan daripada Saigon ini adalah daripada Jepun, iaitu Hiroyuki Takashi. Jadi untuk pasukan Kedah pula, ini merupakan kali ketiga mereka layak ke saingan AFC selepas kali terakhir pada 2009. Ketika itu mereka layak sehingga round of 16 sebelum tewas kepada pasukan Vietnam, iaitu Ben Duong secara agregat 8-2. So dengan kehadiran pemain import baru seperti Rabi Atayah, Anumatan Kumar dan dibalasi dengan 2 striker paling berbahaya, iaitu Kepa Sherman dan juga Kipre, bagi aku Kedah boleh layak sebagai juara kumpulan ataupun the best runner up. Yalah, Lion City Sailor ni pun bukan calang-calang, mungkin mereka boleh compete antara dua pasukan ni. So untuk pengetahuan korang, hanya juara kumpulan saja yang layak secara automatik dan satu slot lagi akan dilihat sebagai the best runner up, iaitu tempat kedua terbaik lah. Dan untuk satu pasukan lagi yang bagi aku mungkin boleh menghuni kumpulan H adalah Persipura Jayapura daripada Indonesia. Jadi untuk Terengganu pula, mereka telah diundi dalam kumpulan I bersama dengan Kaya daripada Filipina, Geylang International daripada Singapura dan satu pasukan daripada Myanmar, iaitu Shan United ataupun Ayo Wade United. Jadi untuk Kaya pula, mereka telah layak ke saingan AFC selepas mereka berjaya mendapat tempat kedua dalam saingan Liga Filipina, dan ini merupakan penampilan kali keempat mereka dalam saingan AFC, dan pencapaian terbaik mereka adalah ketika 2016. Ketika itu mereka layak ke round of 16 sebelum tewas secara agregat kepada JDT 7-2, dan pemain tumpuan adalah Mitchell yang bermain sebagai defender untuk pasukan Kaya FC. Next, Geylang International. Jadi Geylang International ini layak ke saingan AFC selepas berjaya mendapat tempat keempat dalam saingan Liga Super Singapura. Jadi kali terakhir mereka layak ke saingan AFC adalah 10 tahun lepas ketika 2010, dan ini merupakan penampilan kali ketiga mereka. Dan untuk pemain tumpuan untuk Geylang International ini adalah Barry Maguire yang bermain as midfielder. Beliau ini merupakan bekas tonggak under 20 pasukan Belanda. Jadi untuk Terengganu pula, ini merupakan kali kedua mereka layak ke saingan AFC Cup selepas kali terakhir mereka layak pada 2012. So ketika itu mereka layak ke round of 16 sebelum tewas kepada Kelantan secara agregat 3-2. Jadi dengan kehadiran pemain-pemain import baru yang diketuai oleh Chris Hurd, Shitambi, David Da Silva, Konate dan juga Charlie, dan ditambah pula dengan pemain-pemain muda yang cukup berkualiti seperti Faisal Halan dan juga Nick Akif, aku yakin Terengganu mampu menjadi juara kumpulan dan seterusnya layak ke pusingan seterusnya. Jadi buat ketiga-tiga pasukan ini, iaitu JDT, Terengganu dan juga Kedah, aku ucapkan selamat maju jaya. Semoga anda dapat mengharumkan nama Malaysia di pentas Asia. Dan jika pasukan-pasukan yang terpaksa bermain di luar negara, aku harapkan supaya kerajaan Malaysia dan juga MKN dapat lepaskan mereka. Jelah, mereka ni pun mengharumkan nama Malaysia. Jadi itu sajalah daripada aku. Jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe. Aku Lan, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.